Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, hari ini insyaAllah ini adalah merupakan slide tutorial bagi tugasan kaji hadis di bawah kursus ulumul hadis seliaan mahad seliaan saya lah. Jadi para pelajar yang mengambil kursus ulumul hadis pada semester ini September 2020, maka anda wajib menonton video ini dan mengikuti setiap slide yang akan dibentangkan dengan terperinci supaya anda memahami tugasan ini. Dan bagi mereka yang menonton yang bukan pelajar ulumul hadis, maka insya-Allah slide ini akan dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui kitab yang ditulis berkaitan dengan jarh wa ta'dil, berkaitan dengan uh, kata-kata pujian ataupun kata-kata kritikan terhadap para perawi hadis, dan juga bagi mereka yang ingin tahu sedikit bagaimana para ulama mereka itu mengkaji hadis, bagaimana satu-satu hadis itu menjadi dhaif dek kerana kritikan dan dek kerana satu hadis itu menjadi sahih ataupun dhaif dek kerana pujian, iaitulah ta'dil ataupun jarah yang diberikan oleh para nuqadul hadis, para pengkritik hadis. Baik. Bersama saya ialah slide yang kita akan lihat. Baik, ini merupakan arahan bagi bagi kita punya tugasan ataupun saya panggil assignment lah, iaitu setiap pelajar akan diberikan satu hadis berlainan dalam bab hadis makbul dan juga hadis mardud. Dalam bab kita sekarang berada pada hadis makbul, dan setiap kalian akan diberikan satu hadis yang berlainan. Dan hadis ini perlulah dikaji sama ada dia itu makbul, sahih ataupun hasan ataupun mardud, dhaif ataupun maudhu'. Sehinggalah maudhu'. Dan para pelajar hanya perlu mengkaji hadis berdasarkan 3 syarat hadis sahih, iaitu ittisal sanad, adalatul ruwah dan dhabtul ruwah. Dan kitab Taqrib at-Tahdhib yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ialah kitab yang nak mengkaji berkaitan dengan dhabtur ruwah, berkaitan dengan ketepatan hafalan perawi ataupun disiplin perawi di dalam memori ataupun penulisan dia. Begitu juga berkaitan dengan adalatul ruwah, iaitu sifat adil bagi perawi. Baik. Baik, pengenalan kitab Taqrib. Okey, baik. Kitab Taqribut Tahdhib, kitab ini merupakan ringkasan sebenarnya, ringkasan kepada kitab Tahdhib fir Rijal, kitab Tahdhibut Tahdhib fir Rijal al-Hadis yang dikarang oleh Ibn Hajar sendiri, yang mana Ibn Hajar meninggal pada tahun 852 Hijriah, dan kitab Taqribut Tahdhib ini adalah ringkasan daripada 7 jilid ataupun 6 jilid kitab Tahdhibut Tahdhib, dia ringkas yang kepada satu jilid. Kalau saya minta para pelajar buat tugasan berdasarkan kitab Tahdhibut Tahdhib, saya rasa cukup terseksa. Maka subhanallah, saya bagi kitab menggunakan kitab Taqribut Tahdhib, ringkasan sahaja. Iaitulah satu jilid. Sebentar lagi saya akan tunjukkan kitab-kitab ini. Kitab Tahdhib merupakan kitab Tahdhibut Tahdhib yang tadi itu, yang 7 jilid itu, merupakan respon kepada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mizzi yang meninggal pada tahun 740 Hijriah dalam kitabnya Tahdzibul Kamal fi Asma' Rijal. Ya. Dan kitab ini, kitab Tahdzibul Kamal fi Asma' Rijal ni adalah kitab yang ditulis oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal pada tahun 600 Hijriah. Yang mana kitab ini dia mengumpulkan ruah kutubus sittah, perawi-perawi kitab yang 6 disusun dalam bukunya ini, Tahdzibul Kamal ini, al-jarh wa ta'dil, pujian, kritikan dan juga pujian seseorang perawi itu. Okey, baik. Seterusnya ialah yang di hadapan kita ini merupakan kitab Taqribut Tahdhib, ya, yang kita, yang ini adalah antara kitab yang terbaik, versi yang terbaik, tebah terbaik, yang juga padanya ada tahrir dan tahdhib daripada Dr. Syekh Syuaib Al-Arnaud,
ya, dan juga Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Baik, namun yang kita akan gunakan, versi yang kita akan gunakan adalah ini, Taqribut Tahzib, yang mana ianya ialah dikarang ataupun ditahqiq oleh Abu Al-Ashbal Saghir Ahmad Sharif Al-Bagistani. Kenapa saya guna versi PDF ni? Kerana versinya senang untuk disemak, senang untuk dirujuk. Supaya memudahkan kerja kalian, saya gunakan versi ini. Okey, baik. So, yang ini merupakan kitab Tahdhib At-Tahdhib. Ya, seperti mana yang saya beritahu tadi, yang telah dikarang oleh siapa? Oleh Imam Ibn Hajar Asqalani sendiri. Berapa jilid? Ada 7 jilid. Ya. Yang ini adalah versi tahqiq Ali Muawad Adil Abdul Mawjud. Okey. Kemudian yang ini adalah kitab Tahdhibul Kamal fi Asma' Ar-Rijal. Siapa yang karang? Ini Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi. Kalau kita tengok dekat sini, yang ini adalah tahqiq Dr. Bashar Awad. Dr. Bashar Awad Ma'ruf ada dalam 35 jilid, subhanallah. Dan ini kitab ini adalah kitab yang revision ataupun respon kepada kitab yang pertama, iaitu Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal, yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal pada tahun 600 Hijriah. Ini adalah tahqiq Dr. Shadi Al-Nu'man. Okey, baik. Di sini adalah yang paling penting, tutorial bagi merujuk kitab takrib. Okey. Kalau antum buka yang PDF yang saya berikan pada kalian tu, yang tahqiq Abu Ashbal tadi, pada halaman ke-80 ada dinyatakan 12 maratib tingkatan lafaz jarh wa ta'dil, yang mana para ulama mengatakan bahawa martabah 1 hingga 6 adalah lafaz ta'dil, manakala 7 hingga 12 merupakan lafaz jarh. Kita akan lihat sebentar lagi, ya. Begitu juga Imam Ibn Hajar Asqalani mengklasifikasikan perawi berdasarkan zaman, start berzaman sahabat sehinggalah zaman tabi' atba'at tabi'in, ya. Di dalam kitabnya itu 12 juga, dia klasifikasikan 12. Baik. Kita lihat je lafaz maratib jarh wa ta'dil. Okey, baik. Ini adalah dalam petikan daripada buku. Wa bi'tibar ma dzakartu in hasara li al-kalam ala ahwalihim fi 12 martabah. Wa hasara tabaqatihim fi 12 tabaqah. Ini kita panggil tabaqah, tabaqatul perawi, ataupun kita panggil level ataupun batch perawi. 12 batch perawi yang Imam Ibn Hajar Asqalani klasifikasikan dalam kitab ni. Baik, kita lihat dulu maratib jarh wa ta'dil yang diklasifikasikan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Fa awwal wa as-sahabah fa usarrih bidzalika li syarafihim. Yang pertama, martabah yang pertama adalah martabah sahabat. Apabila Imam Ibn Hajar Asqalani ataupun para ulama yang lain, mereka mengatakan as-sahabah, perawi itu as-sahabah, maka itu cukup untuk ta'dil. Kerana as-sahabah ni tidak ada jarah pada mereka. Kerana apabila sesiapa yang menjarah para sahabat, seperti mana para ulama mengatakan sesiapa yang menjarah menjarah sahabat, maka dia itu adalah orang yang fasik. Seperti Abu Zur'ah kata, kalau satu orang intaqasa ahadun min as-sahabah fa'lam anhu zindiq, maka ketahuilah dia itu adalah orang yang zindiq. Baik. Martabah yang kedua ialah man ukida madhuhu, bagi mereka yang telah ditakkidkan, dikonfirmkan, dikuatkan pujian dia. Sama ada dengan sirah af'al, imma bi af'al. Sirah af'al ni adalah sirah akbar, asghar, atwal, sirah yang menunjukkan paling. Seperti dalam hadis, seperti dalam apabila perkataan Ibnu Hajar kata awthaqin nas, orang yang paling thiqah. Ini adalah maratib ataupun kita panggil sirah af'al ni. Ataupun dengan tikrar, dengan takrir, iaitu ulangan, dengan perkataan ulangan yang menunjukkan bahawasanya itu adalah takkid, menunjukkan confirmation bahawasanya dia itu adalah sangat thiqah. Misal thiqatun thiqah, atau secara makna seperti thiqatun hafiz, orang yang thiqah dia kalangan hafiz. Okey, kalau kita jumpa perkataan-perkataan ini di dalam kitab ini, Taqribut Tahdhib bermakna itu adalah perawi yang makbul, perawi yang sahih, perawi yang diterima, perawi yang thiqah. La syakka fih, tidak ada syak lagi padanya. Okey, kemudian kepada as-salisah, perawi yang ketiga pula, as-salisah man ufrida bi sifatin ka thiqah.
apabila dipuji dengan sifat yang tunggal. Kalau macam tadi ada dia takkid. Kalau ini di tunggal seperti dipuji thiqah. Dia tak ada thiqatun thiqah macam yang pertama tadi, dia thiqah ataupun mutqin ataupun thabat ataupun adil. Yang ini adalah pujian juga kita panggil ta'dil, yang mana kita jumpa hadis ini adalah hadis yang menjadi hadis yang sahih. Yang keempat pula ialah man qasura an darajati tsalitsah qalilan. Dia itu kurang sedikit level dia daripada darjat yang ketiga tadi. Wa ilaihi isyarah, dan ianya diberi isyarat dengan lafaz saduq. Saduq maksudnya iaitu orang yang benar, sangat benar. Aula ba'sa bihi, ataupun tak mengapa. Aulaisa bihi ba's, ataupun samalah tiada padanya perkara yang buruk. Maknanya ia diterima. Okey, baik. Kemudian lafaz bagi al-khamisah, man qasura an darajatir rabi'ah, kurang sikit daripada darjat yang keempat. Seperti misalnya dia kata saduq si'ul hifzi atau saduq yahim. Saduq dia itu orang yang benar, tetapi dia itu adalah pada ingatan dia ada kelemahan. Ada pada ingatan dia sedikit buruk. Saduq yahim, ataupun dia itu saduq, dia itu benar, ada kesilapan yahim. Aulahu auham, dan baginya itu kealpaan kesilapan. Au yukhti, ataupun kesilapan. Au taghayyara bi akhirih, ataupun pada akhir-akhir umur hidupnya maka dia itu telah bertukar ingatannya, nyanyuk dan sebagainya. Wa yaltahqi bidzalika man rumiya bi naw'in min al-bid'ah, dan begitu juga bagi mereka yang telah dicela, dilemparkan dengan perkataan yang menunjukkan sedikit kepada adalah mereka itu seperti tasyayyuh wal qadar wal nasab wal irja' wal tajahhum dan sebagainya lah. Okey, dan yang ini masih lagi diterima walaupun dia ada kesilapan, di mana kita tengok lahu auham au yukhti saduq yahim, tapi perawi ini masih lagi diterima kerana riwayat mereka itu diterima, kerana banyaknya yang betul daripada yang salah. Melainkan jika dapat dikenal pasti part mana yang salah itu, maka itu barulah ditolak. Secara asalnya riwayat mereka akan diterima, melainkan mana-mana yang dikenal pasti periwayatan mereka itu adalah salah. Seperti mana kita kata taghayyuru bi akhirih, seperti Abdullah bin Lahi'ah apabila dia dah meningkat tua, dikatakan terjatuh, kemudian terhempak kepalanya, jatuh kepala, maka dia jadi mukhtalat, dia jadi nyanyuk, dia jadi ingatan dia tak kuat. Maka tidak, apabila dia itu tidak diterima once dia telah nyanyuk, tapi secara umum sebelum itu dia diterima. Hadis-hadis yang dikenal pasti, ketika mana dia tersilap maka barulah ditolak. Itu maksud dia dalam martabat yang kelima ini. Okey. Martabat yang keenam, as-sadisah man laisa lahu minal hadis illa al-qalil. Yang mana orang ni tidak ada hadis, tidak meriwayatkan hadis melainkan sedikit sahaja. Dia ada riwayatkan sedikit hadis saja. Walam yusbit fihi ma yutrak hadithuhu an min ajli, dan juga tidak sabit, tidak ada ahlul hadis yang meninggalkan hadis mereka disebabkan sedikitnya hadis mereka yang riwayat ini. Wa ila, seperti mana wa ila isyarah bil lafzi maqbul haitsu yutaba' wa illa falayyin al hadis. Seperti hadis-hadis ini makbul, banyak ni makbul. Yang ni martabat yang sadisah ni banyak diperdebatkan. Namun secara umum ia masih diterima jika kita jumpa perawi yang ditulis perawi hadis kalian ditulis makbul, maka hadis ni masih diterima. Ya, hadisnya itu adalah hadis hasan lidzatihi. Hadis yang sebelum dia martabat khamisah juga hadis hasan lidzatihi. Martabat yang kedua, tiga dan empat adalah martabat sahih lidzatihi. Okey, ini adalah yang 6 martabat ini. Apabila kita jumpa lafaz-lafaz ini di dalam kitab ini, takrib, maka ia adalah lafaz yang menunjukkan hadis itu sahih ataupun hasan. Baik, apabila kita sampai kepada lafaz as-sabi'ah, man ruwiya anhu akthar min wahid wa lam yuwaththaq.
apabila diriwayatkan daripadanya ramai orang, man ruwaya anhu akthar min wahid, lebih daripada seorang, tetapi dia itu tidak ditaufiq. Ramai orang riwayat daripada dia, banyak riwayat hadis, tetapi tidak ada orang yang menfiqahkan dia. Tidak ada orang yang mengatakan dia ni perawi yang boleh diterima. Dia ni orang yang imam, dia ni orang yang fiqah, dia ni orang yang sabat, dia ni orang adil. Tidak ada. Seperti maka dia ni dalam istilah mustalah al-hadis kita akan belajar dia ni orang yang mastur ataupun majhulul hal. Ini kita akan belajar. Apa beza nanti mastur dengan majhulul hal. Kita akan belajar kedua-duanya perbezaan. Tetapi apabila kita jumpa lafaz ni di dalam kitab takrib ini, maka kita ketahui bahawasanya ini adalah lafaz yang menunjukkan jarah, iaitulah ketikan. Lalu apa yang berlaku hadis itu adalah hadis yang dhaif, dhaif yang ringan, dan kan tetapi ia boleh dijadikan sebagai iktibar ataupun syawahid, boleh dijadikan sebagai penyokong untuk menguatkan hadis. Kita dah belajar hadis-hadis yang boleh dijadikan sebagai iktibar. Okey. Kemudian martabat yang saminah seterusnya ialah man lam yujad fihi tawthiq li mu'tabar wa wujida fihi itlaq ad-da'f walau lam yufassar wa ila al-isyarah bil lafz. Tidak ada tawthiq, tidak ada orang yang menfiqahkan dia. Kemudian ada pula orang yang telah menjarah dia dengan lafaz da'if. Walaupun tidak ada tafsir, tidak dijelaskan dekat mana da'if dia tu, kenapa dia tu da'if. Seperti kata Imam Ibn Hajar sekali kata da'if, dan tidak ada orang yang mengatakan dia itu adalah tidak ada yang mengatakan dia itu makbul, diterima hadisnya, maka hadisnya juga adalah da'if. Dan yang ke-8 ini juga riwayat dia boleh salih lil i'tibar, boleh dijadikan sebagai i'tibar. Okey. At-tasi'ah man lam yarwi anhu ghairun wahid wa lam yuwaththaq. Yang diriwayatkan ramai orang kemudian tidak ditaufiq, seperti majhul. Yang ini lebih kurang yang ke-sabi'ah ni ya. Okey. Yang ke-10 yang ke-10 dan 11 dan 12, yang ini 10, 11, 12 ini adalah hadis yang mana apabila kita jumpa lafaz-lafaz begini, maka ianya akan jadi hadis yang dhaifun jiddan syadidud dha'f. Sangat dhaif yang mana tidak langsung boleh dijadikan sebagai iktibar, sebagai syawahid ataupun sebagai penyokong untuk menguatkan hadis. Apa hadis yang ke-10? Man lam yuwathiq al-battah, langsung tidak ada orang yang taufiq, tidak ada orang yang menfiqahkannya, wa dha'afa ma'a dhalika, dan juga ditad'ifkan dengan dha'fun yang syadid, dha'if yang kuat, seperti matruk ataupun matrukul hadis, wahil hadis, saqit, sangat lemah pada hadis, orang yang tinggalkan hadisnya ataupun saqit. Kemudian yang ke-11 ialah man ittahama bil kadhib, orang yang dilemparkan dengan tuduhan kadhib. Kalau kita akan belajar insya-Allah hadis orang yang dilempar dengan tuduhan kadhib ini ialah mereka yang tidak ada lagi pernah berbohong, tidak dapat dijumpai berbohong pada hadis Nabi, tetapi mereka ini berbohong pada kalam manusia, pada perbuatan manusia biasa, maka mereka ini dilempar dengan man ittahama bil kadhib. Muttaham bil kadhib ni hadisnya ada hadis yang matruk. Kemudian yang terakhir ialah man utliqa alaihi ismul kadhib, barang siapa yang dilemparkan dengan tuduhan al-kadzab. Ini adalah pemalsu hadis lah. Maka hadis ini akan jadi hadis palsu. Kalau kita jumpa dia kata kadzab, penipu hadis, maka kita kata hadis ini adalah hadis palsu. Ya, okey, baik. Misal contoh saya tunjukkan. Yang ini adalah merupakan maratib ar-ruwah. Saya nak maratib ar-ruwah ataupun kita panggil tabaqatul ruwah, level 12 level ni, antum boleh tengok, baca sendiri. Ini kena faham sebab nanti bila antum pergi kepada dia ada minal ashirah minas sabi'ah, lafaz-lafaz tu, antum boleh rujuk ni juga. Okey, ni sampailah ke 12 boleh rujuk. Okey, contoh hadis. Haddatsana Amr bin Rafi', haddatsana Amr bin Harun an Hammam an Furqad as-Sabkhi an Yazid bin Abdullah bin Sukhair an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akdzaba an-nas as-sabbaghun was-sawaghun. Baik. Hadis ni mana matan, mana sanad?
Ni kena pasti mana sanad, mana matan dan mana perawi. Okey, sampai dah daripada awal sampailah kepada an Abi Hurairah, ini adalah sanad dan perawinya ialah Amr bin Rafi', Amr bin Harun, Hammam bin Furqat, As-Sabkhi, Yazid bin Abdullah bin Sukhair, Abi Hurairah. Ada 6 perawi di sini termasuk Abi Hurairah. Baik. Jadi bagaimana cara kita nak merujuk kitab takrib? Okey, baik. Kenal pasti sanad hadis dan perawi hadis. Sanad hadis seperti ini saya bagi tahu tadi, ada 6 perawi termasuk perawi Abu Hurairah. Kita rujuk Abu Hurairah, kita tak perlu rujuk sebenarnya pun. Abu Hurairah tak perlu. Cukup kita katakan sahabat. Tapi kalau nak rujuk bagus, kita start daripada atas ya. Kita start daripada Syuraih. Okey, baik. So bila kita tengok Amr bin Rafi', kita pun cek Amr bin Rafi' ni siapa? Okey. Maka kita dalam buku ataupun PDF saya bagi dulu takrib tu, maka pada muka surat 735 macam ni cara kita jawab. Ada 2 Amr bin Rafi', itu Amr bin Rafi' bin Al-Furat dan Amr bin Rafi' Al-Adawi. Ini yang saya screenshot daripada buku takrib yang saya bagi kepada kalian. Jadi kita nak tahu mana satu Amr bin Rafi' ni. Maka dekat Amr bin Rafi' yang dalam hadis tadi. Maka dekat sini saya bagi keringanan buat kalian untuk merujuk ensiklopedia kitab Tis'ah. Software Kutub Tis'ah yang saya dah bagi tahu pun tutorial yang lepas, maka korang pun rujuk. Okey, lalu korang pun jumpa hadis yang tadi tu, tekan search hadis tu, Akdabun Nas As-Sabbarun tu, hadis tu Ibnu Majah. Lalu korang pun dapatlah hadis tu, kemudian pergi kepada link tentang perawi, lalu korang jumpa Amr bin Rafi' bin Al-Furat. Lalu yang kita tahu ialah siapa? Yang Amr bin Rafi' bin Furat. Yang ni yang kita nak, yang kita mahukan. Apa kata Al-Imam Ibn Hajar pada dia? Kata dia thiqatun sabat. Yang ini termasuk bila kita thiqatun sabat ini adalah minal ashirah. Yang ni. Minal ashirah ni apa maksud dia? Yang ini, yang kalau minal ashirah ini yang kita kena rujuk balik yang di belakang. Yang ini. Minat tasi'ah ini adalah tabaqat. Tabaqat ar-ruwah. Minal ashirah. Maksudnya apa? Kibar al-akhidhin an-ittaba' al-atba'. Maksudnya murid yang kibar, murid yang besar yang mengambil daripada siapa? Mengambil daripada atba' tabi'in. Okey, itu maksud dia. Ya. Seperti siapa? Ahmad bin Hanbal. Okey, itu yang dimaksudkan dengan minal ashirah. Ini mata sana sab'ata talatun. Okey, baik. Ini yang saya nampak dia. Ya. Okey, baik. So ini antara soalan final seperti kita boleh tengok ini. Ya, setiap orang saya akan bagi hadis yang berlainan. Dia ada makna bagi hadis, sanad dan matan bagi hadis tentukan. Ya. Ini antaranya yang ini saja tutorial kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga ia dapat manfaat kepada kalian bagaimana untuk kita memarasah skill. Kita bukannya nak jadi penghukum hadis, sangat jauh. Tapi sebenarnya kita nak mengetahui bagaimana para ulama supaya betapa hebat mereka itu mengkaji hadis. Kalau para ulama mutaqaddimin, semua kitab hadis yang kita bagi tahu tadi yang berjilid-jilid banyak tadi itu, semua dalam kepala mereka. Datangnya hadis, datang perawi, mereka sebut secara mubasyarah, tak perlu rujuk. Namun kita ini orang-orang yang mutakhir, kita cuba belajar bagaimana dan moga dengan kita buat latihan ini, praktikal ini, maka kita akan lebih mudah memahami syarat-syarat, terutama 2 syarat yang berkaitan dengan hadis itu diterima ataupun ditolak, iaitulah al-adalah, adal turwa, perawi yang adil, begitu juga dhabtur ruwah, dan juga dhabit. Apa itu adal turwah dan apa itu dhabtur ruwah? Maka rujuk balik kelas kita pada bahagian yang tersebut. Wallahu alam bisawab. Sampai sini saja, moga-moga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.